Didik TV KPM. Okey, selepas kita dah buat eksperimen tadi, kita boleh kaitkan apa yang Nisa buat tadi tu dengan tajuk yang seterusnya ni. Okey, apa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma? Kita ada 5. Okey, yang pertama kita ada kelembapan, yang kedua kita ada cahaya, ketiga kita ada suhu, keempat nilai pH dan yang kelima nutrien. Maknanya yang kelima-lima ni adalah faktor yang boleh mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okay, dan kita tengok secara terperinci untuk bahagian kelembapan, keadaan yang lembap sangat sesuai untuk pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Sebab tu tadi bila kita buat roti, masukkan dalam air, bila kita simpan dalam almari gelap untuk beberapa hari, kita boleh lihat keputusannya ada terdapatnya pertumbuhan mikroorganisma. Sebab apa? Sebab mikroorganisma ni sesuai untuk membiak, sesuai untuk tumbuh dalam keadaan yang lembap. Okay? Dan seterusnya kita tengok kalau persekitaran yang kering menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan merencatkan pertumbuhan. Dan faktor yang kedua iaitu cahaya. Mikroorganisma seperti alga yang ada klorofil perlukan cahaya matahari untuk jalankan proses fotosintesis. Manakala mikroorganisma seperti kulat, bakteria tumbuh dengan lebih baik dalam keadaan yang gelap. Dan pendedahan kepada cahaya ultra ungu, contohnya cahaya matahari itu dapat membunuh mikroorganisma. Sebab tu tadi kalau Nisa tengok masa kita buat eksperimen, roti-roti tu semua kita letak dalam almari yang gelap. Sebab apa? Sebab mikroorganisma seperti kulat dan bakteria tu sesuai untuk tumbuh, sesuai untuk membiak dalam keadaan yang gelap. Okey, dan seterusnya kita lihat pada faktor yang ketiga, faktor suhu. Okey, kalau suhu 35 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius merupakan suhu optimum bagi pertumbuhan mikroorganisma. Jadi Nisa, saya nak tanyalah, apa yang Nisa faham tentang penyataan suhu 35 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius merupakan suhu optimum untuk pertumbuhan mikroorganisma? 35 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius ni suhu bilik, cikgu. Ya, betul. Saya rasa apa yang saya faham, suhu ini merupakan suhu yang sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Betul tak, cikgu? Ya, betul. Saya bagi bintang pink yang special ni untuk Nisa. Bintang pink untuk saya. Maksudnya suhu 35 hingga suhu 40 darjah Celsius, suhu optimum, suhu yang sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Macam mana pula dengan keadaan suhu yang rendah? Kalau suhu yang terlalu rendah, seperti yang terdapat dalam peti sejuk, boleh merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Manakala kalau suhu yang terlalu tinggi pula mampu membunuh mikroorganisma. Contohnya, cikgu, seperti keadaan di dalam bahagian sejuk beku di peti kita, cikgu. Kita simpan daging dan makanan-makanan yang sesuai dalam bahagian itu untuk merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Ya, pandai Nisa. Saya bagi lagi bintang pink. Terima kasih, cikgu. Okey, dan seterusnya kita lihat kepada faktor yang keempat iaitu nilai pH. Nilai pH maknanya kita nak tengok perbezaan kepada keadaan keasidan. Kita tengok tadi, kita ada air suling yang mewakili neutral. Kita ada natrium hidroksida cair mewakili alkali. Dan kita ada asid hidroklorik cair untuk asid. Ya, 3 keadaan dia akan menunjukkan 3 keadaan pertumbuhan mikroorganisma yang berbeza. Kalau nilai pH iaitu nilai untuk pH neutral merupakan nilai pH optimum untuk pertumbuhan mikroorganisma. Sebab tu kalau dari segi piring Petri, eksperimen yang disediakan piring Petri untuk neutral, kita boleh lihat ada pertumbuhan mikroorganisma. Sebab apa tadi kita kata? Sebab nilai pH, pH neutral merupakan pH yang optimum, yang sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Beza pula dengan keadaan
pH yang berasid ataupun beralkali. Mungkin ada sebahagian mikroorganisma yang dapat hidup dalam keadaan asid dan juga beralkali. Okey, kita tengok apa yang telah dilakukan. Ni yang saya dah buat sebelum ni. Untuk asid kita boleh ada nampak sedikit sahaja sedikit koloni pertumbuhan mikroorganisma. Sama juga dengan alkali. Okey, kita boleh nampak ada sedikit pertumbuhan mikroorganisma. Berbeza dengan yang neutral tadi. Kan, yang banyak koloni pertumbuhan mikroorganisma. Okey, ini adalah faktor yang menunjukkan bahagian nilai pH merupakan pH 7 tu yang paling optimum. Okay, yang optimum untuk pertumbuhan mikroorganisma. Dan kita ada nutrien. Nutrien kadar pertumbuhan mikroorganisma meningkat dengan kehadiran nutrien yang cukup. Kadar pertumbuhan mikroorganisma akan terencat walaupun dengan kehadiran nutrien kalau faktor lain seperti kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH adalah terhad. Maknanya cikgu, dia tidak boleh bergantung hanya pada nutrien, kehadiran nutrien. Ya, dia melibatkan juga faktor-faktor yang lain. Okey, dan kita ada pertumbuhan mikroorganisma, satu eksperimen yang nak menunjukkan kesan nutrien terhadap pertumbuhan Bacillus species. Okey, jadi tujuan ni adalah untuk mengkaji kesan nutrien terhadap pertumbuhan Bacillus species. Apa penyataan masalah eksperimen ini adalah apakah kesan nutrien terhadap pertumbuhan Bacillus species. Dan hipotesis Bacillus species memerlukan nutrien untuk pertumbuhan. Dan kita ada pemboleh ubah. Ada 3 jenis pemboleh ubah iaitu dimanipulasikan, kita tengok kehadiran nutrien. Untuk bergerak balas, kita lihat bilangan koloni Bacillus species. Dan apa yang kita malakan, isi padu larutan kultur Bacillus species dan juga suhu persekitaran. Dan untuk eksperimen ini, apa yang diperlukan? Bahan, larutan kultur bakteria Bacillus species, agar-agar nutrien steril, agar-agar tanpa nutrien steril, dan juga pita selofan. Dan radasnya adalah 2 piring Petri steril dengan penutup berlabel A dan B dan juga dawai gelung. Dan eksperimen ni sama seperti tadi yang kita buat, yang saya tunjukkan untuk bahagian piring Petri. Okay, pertama, sediakan piring Petri yang ada 10 cm padu agar-agar nutrien steril dan labelkan A. Kemudian kita ambil satu piring Petri lagi, kita letakkan agar-agar tanpa nutrien, kita labelkan B. Dan kita sterilkan dawai gelung, hujung dawai gelung tu dengan panaskan. Okay, dan kita alihkan hujung dawai gelung tu daripada nyalaan dan biarkan dawai gelung steril tu menyejuk pada suhu bilik. Dan kita perlu celup hujung dawai gelung ke dalam larutan kultur Bacillus species tersebut. Dan kita nampak gunakan hujung dawai gelung tersebut untuk melumurkan kultur bakteria secara zigzag ke atas agar-agar nutrien steril di dalam piring Petri A. Yang A tadi yang ada nutrien. Dan kita ulang balik langkah 2 hingga 5 untuk piring Petri B, iaitu yang tanpa nutrien. Dan tutup piring Petri A, tutup piring Petri B, lekatkan penutup pita selofan, kita terbalikkan. Dalam keadaan terbalik, kita simpan piring Petri A dan B dalam almari gelap selama 3 hari. 3 hari. Okey, dan selepas 3 hari kita keluarkan piring Petri dari almari dan kita perhatikan koloni bakteria dalam setiap piring Petri. Dan murid-murid di rumah perlu rekodkan pemerhatian dalam jadual. Tengok piring Petri dan catat sama ada tiada koloni, koloni yang sedikit atau koloni yang banyak. Jadi pemerhatian yang dilakukan yang dapat dilihat, okey, untuk piring Petri A, okey, kita boleh nampak piring Petri A yang ada nutrien, okey, sangat banyak. Okey, koloninya ni saya boleh nampak. Nampak cikgu banyak. Koloni yang banyak untuk
nutrien. Baik. Kehadiran nutrien dalam agar-agar. Berbeza dengan untuk piring Petri B, kehadiran tiada nutrien dalam nutrien. agar-agar tiada. Kehadiran nutrien, Baik. kita boleh nampak tiada koloni. Tiada koloni. Okey, tiada Ah, koloni. baik. Ni perbezaan yang ditunjukkan kepada bahagian piring Petri A dan piring Petri B. Nak Baik. menunjukkan kalau piring Petri yang ada nutrien menunjukkan koloni yang banyak, Baik. manakala piring Petri B yang tiada kehadiran nutrien dalam agar-agar menunjukkan tiada koloni dalam piring Petri tersebut. Baik. So apa kesimpulan eksperimen ini? Okey, adakah hipotesis diterima? Apakah kesimpulan? Ya, betul Nisa. Hipotesis diterima. Jadi kesimpulannya Bacillus species ni memerlukan nutrien untuk pertumbuhan. Jadi kita telah pergi kepada faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Ada 5 tadi kan cikgu kan? Ya, betul. Ada kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH dan juga nutrien. Okey, betul. Kita bagi lagi bintang. Bagi lagi bintang. Terima kasih cikgu. Didik TV KPM